Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera Asia. Apa khabar orang-orang Sarawak? Apa khabar orang-orang di Semenanjung Malaysia yang semestinya peminat-peminat setia Sejahtera Asia. Terima kasih Sejahtera Asia ucapkan, dan saya Wan Alif, rakan penyampai Dan saya. saya Sharon Kezia. Kali ini Sejahtera Asia nampaknya lain daripada lain. Kita bersiaran secara langsung di rumah. Sebab apa kita bersiaran langsung di rumah? Sebab salah seorang daripada staf kita di TVS positif COVID-19 dan dikuarantinkan, serta semua pejabat ataupun studio TVS terpaksa ditutup buat sementara waktu. Tapi apa-apa pun kita doakan agar semuanya dipermudahkan dan yang menjalani kuarantin dipermudahkan dan sihat segera. Betul tak, Syiran? Betul tu, walaupun kita agak sedih tak dapat bersiaran secara langsung di studio, namun kita tetap berusaha untuk memberikan informasi kepada penonton Sejahtera Asia secara langsung dari rumah, Wan. Kita bekerja dari Ya, rumah untuk betul. memberi yang Semangat, terbaik semangat. kepada penonton Sejahtera Asia kita. Ya, bak kata CEO kita, walau kita patah sayap, tapi kita masih ada paruh untuk kita bergerak ke hadapan. Itu Betul tu, Sejahtera Wan. Asia. Sebab Sejahtera sendiri pun mengangkat motonya apa? Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Inovasi lah ni, inovasi. Siaran langsung di rumah di mana saja. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua penonton Sejahtera Asia. Jangan lupa untuk saksikan Sejahtera Asia di YouTube, betul tak, Sharon? Betul. Dan di laman sosial Facebook dan juga Instagram. Jangan lupa like dan juga ikut perkembangan semasa kami di Sejahtera Asia. Dan apa khabar, Sharon? Sihat tak hari ini? Sehat. Rindulah Kak Wan. Ya, memang siapa tak rindu, saya pun rindu. Nak apa, Kita nak apa kata rindu orang nak nak dengar bersiaran. Wan pantun, rindu nak dengar Wan Pantun. menyanyi. Okey, saya ada pantun lah. Pantun saya berkaitan dengan puasa lah. Miskin fakir, mestilah kasihan membeli bekal ke tanah Jawa. Bulan Ramadan, bulan penyucian untuk akal, hati dan jiwa. Lagu tu lah. Semangat sikit penonton dengar pantun daripada Wan pagi ni. Sebab masih dalam bulan Ramadan kan, Sharon? Betul. Sharon puasa tak dia? Akan datang. Boleh. Nanti kita boleh iftar sama-sama. Dia boleh kalau saya nak puasa, dia ada syarat, Wan. Syarat apa pula? Dia kena sungkir lah bersama Wan. Sungkir boleh tak jadi masalah. Sungkir je. Barulah saya ada semangat nak berpuasa ni, Wan, sebab orang sungkir bersama saya. Sharon tweet je, nanti saya follow. Okey, Sharon, hari ini kita mungkin ada satu topik yang kita akan bincangkan. Bincangkan mengenai tentang berita baru-baru ini, iaitu penutupan sekolah di zon merah di negeri Sarawak ini selama 2 minggu bermula semalam lagi. Dan benda perkara ini telah melibatkan banyak sekolah di zon merah terpaksa ditutup, melibatkan tadika, taska, pusat pengajian dan sebagainya yang melibatkan pembelajaran secara bersemuka telah pun diarahkan tutup serta merta. Jadi pendapat Sharon macam mana benda ni sebagai seorang yang berjiwa pendidikan, sebab saya tahu Sharon ni cikgu. Jadi pendapat peribadi saya, Wan, saya rasa ni diaplikasikan kepada semua guru lah. Kami merasa sedih ekoran penutupan yang dilakukan secara serta-merta lah tanpa notis, sebab saya kira ia diumumkan pada hari Isnin yang lepas. Jadi ini melibatkan semua pengumuman yang secara kita boleh katakan secara segera ini memberi banyak kesan lah, terutama sekali bukan saja kepada guru tapi kepada ibu bapa dan juga pelajar tersebut. Jadi kita faham tidak semua ibu bapa yang berkemampuan untuk menyediakan peranti berasingan kepada anak-anak mereka, terutama sekali kepada golongan yang kurang berkemampuan ataupun miskin tegar, di mana mereka perlu menyediakan peranti seperti laptop ataupun iPad dan telefon yang boleh akses kepada internet, khususnya kepada keluarga yang mempunyai anak yang ramai. Jadi mereka perlu sediakan peranti yang agak banyak lah. Jadi itu sedikit sebanyak membebankan keluarga yang kurang berkemampuan dan keluarga yang daripada golongan miskin tegar tu. Jadi kita agak kesian jugalah. Kita fahamlah keadaan ekonomi yang mungkin pada ketika ini agak tenat bagi sesetengah golongan, Wan.
Ya betul, dan Memang ini juga ini benda ini termasuk dari taska sekolah rendah, sekolah menengah, mhm, politeknik, universiti awam dan juga pusat tuition. Walaupun kita mhm, lihat benda ni kalau di bandar mungkin mungkin boleh diadaptasi oleh ibu bapa melalui rangkaian-rangkaian internet yang boleh dikatakan tahap selesa. Tetapi benda ni memang efeklah kepada yang di luar bandar, terutamanya luar mhm. bandar yang berstatus merah. Jadi kekangan dalam memastikan penyampaian pendidikan daripada sekolah ke rumah ataupun daripada rumah ke rumah ni memang agak tidak apa kata orang tadi, Sharon, Tidak dapat disampaikan lah, tidak sampai disalurkan. dengan sempurna lah. Betul tu. Bab kata Sharon tadi memanglah kalau yang mampu tu boleh lah, kalau yang tak mampu tu Hmm. mungkin ada cara lain yang boleh pihak pendidikan ataupun pihak guru sendiri. Saya tahulah guru kita ni semuanya kreatif, inovatif. Betul tak Betul. Sharon? Betul. Jadi kalau Macam kita Sharon lihat kan sendiri macam Wan, mana? Hmm. kalau kita Hmm. lihat kan walaupun kita mungkin kita hanya beranggapan bahawa golongan yang duduk di luar bandar mengalami masalah untuk akses ke jaringan internet atau perangkaian internet tersebut. Namun Ya. sebenarnya dalam bandar ni boleh saya kongsikan adalah di kawasan-kawasan perumahan saya itu Kota Semarahan. Kami juga mempunyai masalah jaringan internet walaupun kami bukan di luar bandar Wan. Oh, Jadi ya ke? untuk akses ke talian seperti Google Classroom, Google Meet untuk pembelajaran atas talian dia memerlukan Ya, rangkaian jaringan memerlukan. internet yang besar. Jadi kalau saya kira sekiranya mempunyai anak dari sesi pagi dan sesi petang bermakna memerlukan rangkaian internet, jaringan internet yang besar daripada pagi dia harus gunakan internet sampai ke petang. Jadi Ya. mungkin sesi persekolahan untuk sesi pagi adalah pukul 7 hingga 12 dan diikuti dengan sesi persekolahan petang pukul 12.30 hingga pukul 5 petang. Jadi kita dapat lihat Betul. di situ jadi sepanjang hari pelajar itu akan menghadap laptop ataupun komputer ataupun telefon masing-masing. Jadi memang internet, rangkaian jaringan internet amat diperlukan untuk pembelajaran daripada rumah ni. Dan ini juga sebenarnya tidak langsung saya rasa membebankan ibu bapa, bukan saja ibu bapa yang bekerja tetapi ibu bapa yang di rumah juga, kerana mereka juga harus mengendalikan dan memantau bukan saja masalah teknikal tentang rangkaian internet. Saya kira mungkin ibu bapa dah turun ke pejabat, tiba-tiba anak call, mak kenapa tak boleh nak akses internet ni, tak ada data ni. Jadi kita faham kan macam ni. Betul. Ya, betul. Sebenarnya ni mungkin ada gangguan ataupun bukan gangguan. Gangguan Maksud sebab dia mhm. bebanan sedikit kepada ibu bapa lah. Sebab Dan kepada walaupun benda pelajar ni, tu, saya rasa pelajar ya, pun tertekan Wan. Dalam keadaan macam ni kan bila tiba-tiba mungkin mempunyai masalah rangkaian internet, jadi pelajar tak dapat nak akses, jadi dia rasa tertekan, dia rasa dia tertinggal pelajaran, dia tertinggal pembelajaran yang akan dikongsikan oleh guru-guru tersebut dan membebankan ibu bapa. Dari segi ibu bapa yang bekerja, mungkin bukan semua ibu bapa dapat mengambil cuti yang panjang. Jadi mereka mungkin terpaksa bergila-gila di antara suami dan isteri untuk mengambil cuti untuk menjaga anak yang berada di rumah, terutama sekali anak yang betul. bersekolah rendah. Perlukan Betul. bimbingan dan Dan benda ni pemantauan daripada ibu betul. bapa. Jadi kita Dan kita tengok pun kesian pusat tuition jugalah. pun terlibat sama lah. Mhm. Betul tak, Sharon? Betul. Pusat tuition Betul, pun pusat tuition terlibat tadika. sama Jadi dengan kita lihat pendudukan ini. Jadi, majoriti anak-anak, kalau ada anak-anak yang bermula daripada tadika sehingga ke sekolah menengah atas, memang riuh lah dalam rumah. betul. Dan Jadi apa-apa pun saya Wan yakin dan percaya ibu terfikir tak bapa macam mana? mungkin ada satu inisiatif lah. Betul. Macam mana Wan terfikir? Jadi semua anak Tak ni fikir macam mana. berkumpul kat rumah, mak bapak kerja. Siapa jaga? Itu yang terfikir jugalah. Dan jadi tak sekolah kerja sekolah dia orang ni. Kadang-kadang kerja sekolah ni kalau tak di kata orang tak di apa, kata orang Sarawak tak diulu. Si dulunya, dulu si polahnya. Macam inilah. Benar ya. Sebenarnya Macam ada satu sebab kongsian Wan ingat di laman sosial, saya rasa pada tahun lepas masa Malaysia, negara kita dilanda pandemik yang kita melalui PKP, ada guru yang meluahkan perasaan di laman sosial di mana apabila mereka melakukan pembelajaran atas talian dalam Google Classroom, tiada pelajar yang login ke Google Classroom tersebut. Yes, saya sempat baca kian kan. Tapi mungkin salah satu faktor memang sengaja tak masuk, yang kedua memang tak ada jaringan internet, yang ketiga memang tak ada akses
gadget-gadget tertentu untuk masuk, harap gadget daripada parent ataupun ibu bapa Ya. sekali. Sebab itulah sebab kita tak boleh nak buat andaian atau apa, sebab benda ni kita tak jangka, dan COVID-19 ni Betul. bukan sesuatu yang apa kata orang yang diatur. Kita pertama kalinya dalam sejarahnya menghadapi wabak yang besar ini. Wabak global COVID-19 ni sangat-sangat memberi kesan dari sudut pendidikan, dari sudut sosial ekonomi dan banyak lagi, betul tak Sharon? Betul tu. Dan saya juga memujilah segolongan pelajar yang memang mempunyai hasrat yang sangat kuat untuk belajar daripada mereka. Kalau kita lihat di laman sosial beberapa bulan yang lepas, tular di laman sosial bahawa pelajar tersebut sanggup meredah sungai, meredah bukit, meredah hutan semata-mata untuk mendapatkan jaringan internet, Wan. Kalau kita lihat dia punya semangat Betul. nak belajar tu sangat Betul. tinggi, di mana dia dari segi faktor keselamatan tu agak bahayalah sebab pelajar tersebut perlu meredah hutan, perlu meredah sungai, perlu meredah bukit berseorangan ataupun bersama rakan-rakan semata-mata untuk mendapatkan jaringan internet. Betul. Dan benda ni memang tak semua yang dapat. Macam semalam pun anak buah saya maksudnya anak saudara saya, dia cakap dengan mak dia, tak nak belajar online, nak pergi sekolah. Tu mak dia cakap, pergilah kau seorang-seorang je. Kau seorang je kat sekolah nanti, dia cakap macam tu. Nampak bila pelajar-pelajar ni dah selesa bila belajar bersemuka, tetapi COVID-19 masih lagi dalam keadaan yang membimbangkan. Kerajaan terpaksa buat satu keputusan untuk menutup semua sekolah di zon merah. Jadi benda ni sangat efek lah. Mood dia dah hilang dah. Dia dah semangat dah pakai baju sekolah. Berdebu baju sekolah dari bulan 3 tak pakai dah. Baru pakai balik. Mungkin ada juga yang mengalami baju sekolah yang tak muat, Wan. Sebab beli ikut saiz yang terlepas, tiba-tiba naik tahun ni badan semakin sihat kan, jadi tak muat nak pakai. Betul, tak muat tak pakai, tapi tak mengapa, boleh beli lagi. Betul. Yang penting Tapi dia kawan, nak sekolah. Tapi saya nak kongsikan ada satu nak kata pergabaran yang tak bagus pun tak bolehlah juga. Mungkin kita kena fikir dari sudut yang positif, sebab walaupun ada pelajar tidak dibenarkan turun ke sekolah, namun bagi pelajar asrama mereka dihendaki untuk tinggal terus di asrama dan tidak dibenarkan pulang, Wan. Oh, betul. Sebab bagi saya lah langkah ini agak bagus juga. Sebab apa? Sebab daripada mereka di luar, berkemungkinan mereka berada di kawasan-kawasan yang tidak sepatutnya ataupun kawasan-kawasan yang crowded. Sebab maklumlah dalam bulan puasa ni keinginan untuk dapatkan juadah buka puasa ataupun nak makan ataupun nak berbuka di kedai-kedai kan, atau restoran dan sebagainya. So benda ni langkah baiklah. Diharapkan sekolah dapat buat yang terbaik dari sudut pemakanan pelajar-pelajar di sekolah dan juga tahap kesihatan dan juga keselamatan pelajar sekolah. Saya rasa lebih baiklah benda tu, pelajar tu dikandang di sekolah dululah. Kita kandang bukan kita tak nak suruh keluar, biar dia apa kata orang tu selamat di dalam tu, sebab dah okey dalam tu, walaupun dalam penutupan sekolah 2 minggu ni tak apa, relax dulu dalam tu. Betul tak Syed? Yalah, tapi mungkinlah saya kira bagi perasaan setengah pelajar tu kan, tengok kawan semua, mungkin tengok hanya kawan yang di asrama saja mereka bersama, mungkin ada rasa rindu dengan keluarga-keluarga, mungkin nak berjumpa keluarga tapi tidak dibenarkan. Jadi kita fahamlah perasaan dan hati pelajar-pelajar asrama yang tidak dibenarkan pulang ni, Wan. Tapi semuanya dilakukan demi kebaikan mereka juga. Dan saya kira inisiatif yang diambil oleh kerajaan ni seperti di luah mati bapa, ditelan mati mak, Wan. Betul. Dan mereka berada dalam keadaan dilema sama ada nak tutup atau tidak tutup. Jika tidak tutup, dikhawatiri penularan wabak COVID-19 ni berlaku dengan pesat dalam kalangan pelajar. Tapi jika ditutup, mungkin sesetengah golongan pelajar akan ketinggalan pembelajaran mereka. Dan sekarang pun pelaksanaan merentas daerah juga bagi zon-zon pun telah pun dikuatkuasakan dan diperketatkan lagi lah untuk pendidikan dan juga untuk urusan-urusan penting dan ahli keluarga sahaja yang dibenarkan. Jadi benda ni sangat-sangat membantu agar kita dapat melandaikan atau memutuskan terus rantaian COVID-19 ni. Dan memanglah kalau bila kita tengok dengan rentas daerah ni, rentas zon ni,
dengan pelajar-pelajar di sekolah, sebab kebanyakan pelajar ni berada di luar kawasan, luar bandar. Contoh memang bagi saya kalau mak bapak nak ambil balik, sebab ada saya dengar-dengar semalam, baru saya hantar anak aku semalam, dah ambil balik macam tu. Tapi apa-apa pun memang kita tak rancang benda ni, kita tak minta pun benda ni, sebenarnya adalah untuk kebaikan kita jugalah. Harap ibu bapa yang ada anak di asrama ke ataupun di luar asrama ataupun pergi balik tu bertabahlah dan jaga kesihatan kita lah. Betul tak, Shirin? Betul tu, kesihatan tu lebih penting Wan. Jadi saya kira semua orang perlu mengambil langkah berjaga-jaga. #kita jaga kita. Dan Betul. walaupun jangan anggap belajar tak perlu di sekolah dianggap cuti. Jangan sesekali anggap pembelajaran di atas talian ni adalah cuti ya. Betul. Biasa kan Wan, nanti kita lihat dekat luar sana ada budak pergi mall lah, pergi bazar lah, jalan hiasi tok bak kata orang Sarawak teh. Kayo-kayonya di mall ya. Kayu-kayu Hari tidak sekolah, dibenarkan. Yang herannya hari bersekolahnya kayu-kayu. Ayalah satunya lah susah nak kawal sebab ibu bapa kerja, tidak seorang di rumah. Jadi benda tu sangat-sangat kata orang membimbangkan lah. Benarlah seperti yang Sharon Madah ditelan mati mak di luar mati bapa. Susah nak madah. Apa-apa pun kita jaga kita lah. Kita masih belum menang. Please lah jaga kita pun. Betul tu. Sebab kalau kita tak bekerjasama untuk hentikan penularan bawak COVID-19 ni, maka kita akan terus berada dalam situasi ini Wan. Mungkin selepas 2 minggu nanti sekolah akan dibuka dan apabila kes makin meningkat, mungkin sekolah akan ditutup semula. Jadi dia akan tutup buka hanya sebabkan kes COVID yang semakin meningkat. Betul. Dan kita masih di Sarawak pun kita masih dalam 3 angka kan. Jadi apa-apa pun dengan penutupan sekolah ini dan juga pelaksanaan rentas zon yang dikuatkuasa dan diperketatkan lagi oleh pihak berkuasa, diharap pelajar ataupun ibu bapa terus mematuhi SOP yang telah pun dikeluarkan agar kita sama-sama dapat memutuskan di bulan Ramadan ni, bulan puasa ni, kalau umat Islam ya Syarin, inilah peluang kita nak berdoa, kita nak buat ibadah sebab kita disuruh tidak pergi ataupun tidak keluar daripada zon-zon merah ataupun zon-zon yang tidak dibenarkan. So memang ada masa bersama keluarga lah. Jadi ambil peluang ni adik-adik kita di rumah, kalau dah disuruh balik di rumah tu untuk penutupan sekolah 2 minggu, sama-sama ibu bapa janganlah nak menyusahkan. Kalau ada adik jaga adik. Kalau jadi abang tu jadilah abang, kalau jadi kakak tu jadilah kakak. Jangan kakak, abang-abang, adik-adik. Tu yang tak boleh dia. Betul tak Sharon? Betul. Dari sudut yang positifnya Wan, keadaan ini dia menyebabkan satu keluarga berkumpul bersama. Jadi masa yang mereka luangkan di rumah bersama-sama sebab dialah tidak digalakkan untuk keluar melainkan atas keputusan yang penting saja. Jadi mereka boleh luangkan masa untuk melakukan pelbagai aktiviti bersama keluarga di rumah. Jadi bila lagi kalau bukan waktu sekarang, sebab kebanyakan masa suatu ketika dulu kalau kita lihat adalah masing-masing sibuk dengan kerjaya masing-masing di luar Wan. Jadi anak-anak mungkin ada setengah anak tak semualah kurang perhatian dan kasih sayang daripada ibu, tapi keadaan sekarang memaksa mereka untuk stay di rumah. Macam biasa kalau dulu kalau tak ada COVID, jom minggu mesti keluar. Jadi sekarang stay di rumah, luangkan masa dan lakukan aktiviti bersama-sama keluarga Wan. Banyak aktiviti sebenarnya Wan boleh dilakukan di rumah seperti berkebun, membersihkan rumah, memasak ataupun mungkin boleh juga menghias rumah. Banyak pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan bersama keluarga di rumah. Jadi saya nampaknya kita masa sangat mencuburi kita pada hari ini Sharon. Ya, betul. Sebab apa-apa pun kita masih juga bersiaran seperti biasa walaupun kita berada di rumah. Sebab Sejahtera Asia tetap ingat kepada penonton-penonton Sejahtera Asia yang setia bersama kami walaupun berada dalam keadaan macam mana sekalipun. Betul tak Sharon? Betul, kita akan cuba sentiasa membawa informasi terkini kepada penonton walaupun dari rumah dengan satu norma yang baru ni Wan. Ya betul, jadi apa-apa pun Sejahtera Asia hari ini bersiaran melalui live streaming. Jadi kita hari ini duduk di rumah, stay safe, jaga diri kita. InsyaAllah semuanya dah okey. Nanti kita akan bersiaran di studio balik. Jumpa dengan semua sahabat-sahabat. Tapi yang penting, apa yang penting tadi Sharon? Kita kena jaga
Kita hashtag kita jaga kita. Itu yang Yeah, penting. Sebenarnya sangat betul. penting kalau kes ni semakin menurun Wan. Jadi saya kira bazar boleh dibuka. Betul. Jadi banyak aktiviti lain yang sebelum ini tidak boleh dilakukan dapat dilakukan. Betul. Kita Hmm. sebagai umat Islam yang tengah menyambut Ramadan ni mestilah nak raya kan, nak sambut raya, Ya, tapi tak lama kalau lagi tu dapat Wan. tu kalau dapat tu make sure kita jaga kita lah dalam tempoh ni, tingkatkan kawalan diri, sebab vaksin yang paling ampuh dan paling paling berkesan adalah kawal ke diri kita. Mun kita asyik ngawal diri kita, siapa lagi nak ngawal? Mun kita asyik mula hari tu, bila lagi kita nak Bila lagi. mulakan? Ya, Betul. betul. Dan nampaknya masa sangat mencemburi kita lagi sekali, dan nampaknya Ya. kita kena mengakhiri siaran langsung kita pada hari ini untuk Sejahtera Asia. Dan sebagai penutupnya, mungkin berpantun ke? Syirah ada pantun tak? Tak ada pantun lah Wan. Masih mati. Tak ada pantun? Yeah. Okey, saya ada pantun penutup lah. Orang memberi, kita menadah, semua hidangan enak disantap. Kaum Penan berpindah randah, kaum Iban hidup mantap. Yang tu adalah suku kaum yang berada di negeri Sarawak, iaitu kaum Penan dan juga kaum Iban. Sedikit info sejarah. Ya. Okey, dan Sejahtera Asia bersiaran hari ini. Terima kasih. Dan saya Wan Alif. Saya Sharon Kezia. Sejahtera Asia, daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum dan bye-bye.